Berapa orang dia? Ada 6 ke 5? Lupa pula. Okay, boleh start. InsyaAllah boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Ada apa 6 orang? Ya ada 6 orang. Okay, bersama kita hari ini Encik Kamsani yang merupakan seorang jurutera profesional. Terima kasih kerana sudi memperuntukkan masa kepada kami untuk sesi temu ramah ini. Untuk makluman, sesi temu ramah ini dirakam sebagai eviden kepada tugasan UHMT 1012 yang bertajuk Pembangunan Teknologi Berdasarkan Usahawan atau Jurutera Profesional yang Berjaya. Okey, seterusnya saya pas kepada Haikal untuk bertanyakan soalan. Terima kasih. Baiklah. Soalan pertama. Bolehkah Encik menerangkan tentang latar belakang Encik? Yes, Mike. Nampaknya menghadapi kekangan. Kita ada Putus nampaknya. line problem. Tak apa, kita tunggu. Masalah teknikal. Adilah. Nak record semula ke apa? Tak dengar apa yang cakap tadi? Tak dengar Ada rekod? Hilang. Soalan saya saya start teruslah. Bolehkah Encik menerangkan tentang latar belakang Encik? Nama, umur. Latar belakang cuma. Okey, nama saya Kamsani bin Johan. Umur 60 tahun. Perkhidmatan saya, dulu saya berkhidmat dengan kerajaan. Saya mula bekerja sebagai jurutera apabila saya grad daripada UTM pada tahun 1983 sebagai Bachelor of Engineering, Civil Engineering. Lepas tu saya mula bekerja dalam JKR Pejabat Kuala Lumpur sebagai jurutera awam dan diletakkan di cawangan jalan, iaitu salah satu daripada cawangan di peringkat perkhidmatan JKR akan kerja-kerja mengenai jalan seluruh Malaysia lah. Untuk latar belakang yang awal lah, mula bekerja. Kemudian saya bekerja dengan JKR ni selama lebih kurang 12 tahun sebagai designer, reka bentuk, dan sebagai jurutera jalan, sebagai untuk supervision job. Kemudian pergi kepada management, kemudian pergi kepada jurutera daerah. Last kali saya jurutera daerah Kota Tinggi. Kemudian diletak balik di Ibu Pejabat JKR Johor. Dan saya letak jawatan
dan bekerja sekarang ni sebagai perunding, sebagai jurutera perunding awam, awam bertugas untuk kerja-kerja dari segi bangunan, bahagian jalan dan sebagainya lah. Mana-mana yang berkaitan dengan kejuruteraan awam. Itulah saja saya sebagai perunding bermula pada tahun 1997. 1997. Setelah berkhidmat dengan kerajaan lebih kurang dalam 14 tahun. Dan sehingga sekarang saya sebagai pengarah bagi syarikat saya sendiri, iaitu KFI International Berhad. Dan tugas untuk kerja-kerja civil. Itu saja. Okey, ada lain tanya? Itu latar belakang awal lah. Apa lain nak tanya? Okey, baiklah. Seterusnya saya serahkan pada Go Kenji. Okey, selamat petang Encik. Soalan saya okey, selamat petang. Soalan saya ni ialah mengapakah Encik sebelum tu boleh saya tanya tak ada. You sekarang ni tahun berapa dah? Tahun pertama. Tahun pertama. Tahun pertama. Tahun pertama selepas pada matrik ke? Ada yang matrik, ada yang tingkatan 6. Oh, ada matrik, ada tingkatan 6. Okey. So mana belum pernah buat kerja-kerja kejuruteraan awam lagi lah. Okey, tak apa. Siapa? Gu nak tanya. Okey, tanya Gu. Okey Encik, mengapakah anda memilih untuk menjadi seorang jurutera? Kenapa pilih jadi jurutera? Ya. Okey, basically kalau dulu kalau orang dulu selalu kita tak tahu kita nak kerja apa lah. Bukan kita tak expose untuk kerja-kerja jurutera, kerja apa semua kan. Mana kita kurang exposure. Kalau sekarang ni kalau you keluar daripada sekolah, you tahu dah you nak kerja apa dah kan. Sebab bidang-bidang ni semua dah diterangkan mana-mana semua ada dah. Tapi kita dulu, untuk saya, peringkat saya dulu memang jaranglah kita dapat apa ni. Cuma kita, peluang kita tu mungkin kita apply kat universiti apa yang kita boleh dapat lah pada masa tu kan. Kemudian kita akan belajar lah mengikut apa bidang yang sepatutnya kita belajar. Tapi basically untuk macam saya sekolah dulu pun mungkin ada sikit-sikit lah mengenai jurutera ni, sebab bidang ni adalah kurang untuk semua dalam dekat Malaysia ni masih kurang lagi jurutera. So kita cuba masukkan diri kita dalam bidang kejuruteraan lah. Cuma ke bidang kejuruteraan mana yang kita nak pilih mungkin belum tepat lagi lah Tapi bila kita dah masuk tahun 1, lepas tahun 1 baru kita nampak apakah sebenarnya bidang kejuruteraan tu. Tapi kita pilih tu sebagai keterangan daripada kawan-kawan lama reference kita sajalah. Dulu kita pilih jadi jurutera tu, mungkin lepas tu kita kena belajar je lah. Basically pemilihan tu mungkin tidak setepat apa yang kita pilih lah. Tapi yang kita pilih ni maknanya kita kena concentrate jugalah apa yang kita pilih. Itu saja. Maknanya saya, daripada segi saya segi minat tu memang ada untuk kejuruteraan, terutama kejuruteraan awam lah. Kalau kita pergi ke elektrik mungkin tidak sesuai dengan saya lah. Saya lebih sesuai untuk kejuruteraan awam lah. Itulah kesesuaian itu kita nampak dari masa ke semasa. Kita akan apa yang kita ceburi tu kita tahulah. Itu saja. Cikgu, apa lagi? Ya, okey. Terima kasih Encik. Seterusnya saya akan paskan kepada Farhan. Selamat petang Encik. Bolehkah saya tahu pernahkah Encik bekerja dengan orang lain sebelum ini?
Okey, yang tadi saya cakap tadi saya bekerja pertamanya dengan kerajaan, dengan kerajaan daripada tahun 1983 hingga 1997, lebih kurang 14 tahun. Kemudian saya bekerja dengan rakan kongsi saya yang lain, ada satu syarikat lain, tapi syarikat kejuruteraan juga, OMK Jurutera Perunding, mana saya sebahagian daripada shareholder dekat situlah dan bekerja dengan diorang lah. Kemudian pada 2004 saya decide untuk buat syarikat sendiri. So itu syarikat saya sendiri, KFI Engineers yang Berhad, pada 2004 dan sehingga sekarang lah. So maknanya memang saya pernah bekerja dengan orang lain, di mana bagusnya bekerja dengan orang lain ni kita mencari pengalaman kita untuk kita set up kita punya company sendiri lah. Itu saja. Okey, lain. Okey. Apakah faktor-faktor yang membantu kemajuan perkhidmatan dalam bidang jurutera ni? Okey, faktor ni banyak. Pertamanya mengenai kita punya pengetahuan sendiri, pengetahuan asas kita sebagai bidang kejuruteraan lah. Tak kisah kejuruteraan apa pun, kejuruteraan awam, electrical, mechanical dan sebagainya. Pun kita perlu ada asas kita lah. Terutamanya ada macam adik-adik semua peringkat tahun 1 ni mesti dapat basically kena ada pengetahuan basic dari segi pembelajaran lah. Apa yang perlu ada, pembelajaran kita itu mesti kita fahami sepenuhnya. Kemudian dari tahun ke tahun mungkin akan ada sikit perubahan. Pertama sekarang ni mengenai teknologi baru. Jadi semua orang kena alert dengan benda-benda ni lah, benda pengetahuan baru. Sebab pengetahuan lama banyak lebih kepada asas, mana macam contohnya saya dulu, saya tak pernah menggunakan komputer dan sebagainya. Semua menggunakan manual, banyak mana kita punya reference tu kepada buku dan nota-nota terdahulu lah, ataupun conference. Kalau kita pergi conference, kita dapatkan nota-nota daripada orang yang berpengalaman. So, kita lebih banyak menimba pengalaman daripada orang terdahulu lah, melalui pembacaan buku dan juga peristiwa lah dalam kejuruteraan ni. Kadang-kadang ada yang fail, ada yang bagus kan. Mana daripada yang fail tu mungkin kita boleh dapat pembelajaran dia dan kita buat kajian, dan seterusnya mungkin kita boleh apply dalam kerja kita untuk kerja-kerja yang akan datang lah. Jadi kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan orang lama, dan kita cuba membarui berdasarkan kepada pengetahuan baru lah. So kalau kita lihat sekarang pengetahuan baru banyak sangat yang kita teknologi baru. Cuma solution dia yang kita dapat, yang pentingnya dia punya result. Result dia akan lebih kurang sama dengan apa yang kita harapkan lah. Maknanya memberi result kita itu akan memberi kepada kebaikan kepada umum, dan kita sebagai jurutera memang kita hanya untuk berkhidmat kepada awam, kepada orang awam, bukan sahaja untuk diri kita sendiri, tapi untuk keperluan orang awam, terutama dari segi keselamatan dan sebagainya lah. Daripada segi pendapatan dan sebagainya, itu jurutera sebahagian daripada kita punya target jugalah untuk memperkukuhkan kita punya kekuatan kan. Dalam masa yang sama, yang penting sekali kita mesti boleh memberi perkhidmatan kita kepada awam lah, kepada umum, dan kita boleh memberi manfaat kepada dunia yang kita ceburi lah. Itu je lah. Okey, lagi siapa? Cik Farhan? Okey, terima kasih. Itu saja. Saya serahkan kepada Aiman. Okey, selamat petang Cik. Jadi saya akan bertanyakan mengenai bidang kejuruteraan. Jadi apakah faktor-faktor yang diambil kira oleh seorang jurutera muda yang ingin menceburi bidang kejuruteraan? Terima kasih. Okey, untuk orang muda ni yang pentingnya you kena faham pertamanya mengenai pembelajaran, apa pembelajaran yang patut kita ambil, kemudian kepada jurusan yang kita akan pilih lah. Contohnya kejuruteraan awam ni, kalau secara basicnya dalam mungkin semasa SPM dulu, matematik you kena bagus kan,
Kemudian dia punya fizik kena bagus dan sebagainya lah. Sebab kita tak dalam kejuruteraan ni kita tak gunakan mata pelajaran biologi. Kita lebih gunakan pada fizik dan juga matematik yang banyak kita gunakan lah. Dan yang lain terlebih kepada pembacaan lain, lebih kepada environment environment punya keadaan sekeliling kita. Kerana sebagai untuk menjadi juruterma muda ni, kita perlu adakan asas yang kuat untuk kita dari segi pembelajaran. Pembelajaran pertamanya, kemudian melalui buku, melalui kalau internet sekarang pun you tak boleh ambil 100% from internet. Daripada internet tu kita tak boleh ambil 100% mengatakan itu betul. So jangan kita cari semua, kita Google itu sebagai reference yang pertama, tetapi kita perlu juga mendapat nasihat daripada mereka yang berpengalaman. Contoh kalau lecturer memang banyak pengalaman dia, cuba banyak rujuk kepada lecturer mana-mana. Jangan kita terlalu percaya kepada Google yang you tengok selalu. Semua bila orang tanya Google cakap macam ini, Google cakap macam ini, kita tak nak macam itu. So kita kena ada satu reference yang mengatakan apa bidang kejuruteraan yang kita belajar tu merupakan hasil yang sebenar lah. Hasil yang sebenar. Sebab kita dalam kejuruteraan kita ada melalui pengalaman kita dalam makmal. Dalam makmal kita kena ada buat kita punya eksperimen dan sebagainya. So result daripada makmal tu akan kita jadikan sebagai asas untuk kita faham apakah keutamaan yang dalam bidang-bidang berkaitan lah. Contohnya kalau saya dulu jalan dalam bidang kejuruteraan jalan, memang dekat universiti kita kurang sangat. Yang kita ada bila saya bekerja saja baru kita nampak kejuruteraan jalan tu sebenarnya bidang yang besar. Kalau kita dekat universiti kita dapat sikit saja sebagai asas saja. Tapi bila kita bekerja baru kita nampak bidang kejuruteraan jalan tu bidang yang besar dan boleh kita ceburi dan sebenarnya banyak manfaat kepada umum. Kalau kita tengok selalu kita guna jalan raya, tapi kita tak tahu apakah kejuruteraan jalan raya, kan? Lepas sebenarnya itulah yang menjadi utama. So jadi kita sebagai juruterma muda, kalau kita memang kena contohnya kita kena hadiri conference. Ada conference tu kena selalunya kena attend lah. Boleh datang dan kita akan dapat pengalaman dengan orang terdahulu. Kemudian belajar daripada juruterma yang lama yang ada pengalaman. Pengalaman ini tak sama untuk kejuruteraan ni dari satu lokasi kepada lokasi yang lain mungkin akan berbeza, tak sama. Kalau contohnya kalau kita belajar mengenai contoh kejuruteraan geologi, kejuruteraan tanah, soil engineering misalnya, soil engineering nanti kalau belajar kawasan Batu Pahat lain, kawasan Muar lain, kawasan Selangor lain, semua properties tanah tu semua berlainan, tak sama. So kalau you nak buat bangunan mungkin keperluan untuk foundation dia, untuk asas dia semua berlainan. So itu yang kita nampak kejuruteraan ni sebagai satu bidang yang luas yang perlu cari pengalaman mungkin melalui pembacaan, melalui lawatan, conference dan sebagainya. Itu saya. Boleh faham Okey, Encik Muhammad Amin, Aiman, ada lagi? Boleh. Saya faham boleh. Satu lagi soalan, apakah hukum bagi bidang kejuruteraan menghasilkan apa dia? Apakah? Apa tak dengar ukuran kejayaan bagi bidang ukuran kejayaan. Yang nak ukur ukuran okey, untuk ukuran kejayaan sesuatu tak dengar. Apa dia? Cik Aiman? Hello. Apakah ukuran? Kejayaan. Cuba baca adik. Soalannya Ukuran apakah ukuran kejayaan bagi bidang Okey. Faham. Okey, untuk kejayaan bagi bidang kejuruteraan ni kita benda ni subjektif lah. Benda yang subjektif. Kalau diukur sekarang ni mungkin daripada kalau dekat luar mungkin tengok siapa yang kaya mungkin jurutera yang bagus kan. Mungkin tidak pada pandangan saya
jurutera yang baik, dia akan menghasilkan hasil kerja yang boleh memudahkan untuk kita semua orang menggunakan apa yang telah contohnya apa yang telah direka bentuk, menghasilkan satu hasil yang baik lah untuk keperluan ataupun penggunaan semua, terutama semua orang lah. Kalau kita ada klien, contohnya kita ada klien kita mengharapkan kita mereka bentuk satu yang baik yang bagi manfaat kepada dia dan juga menghasilkan mungkin daripada klien kebanyakan dia akan nilai daripada segi RM1. Apa hasil yang kita laksanakan akan menguntungkan dia lah. Dan kita sebagai jurutera seboleh mungkin akan menguntungkan dia, tapi tidak boleh menggadaikan keuntungan itu dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada pengguna lah ataupun kepada orang awam. Jadi kita sebagai jurutera mesti ada jati diri. Kita kena jaga dari segi kejuruteraan. Nanti kita ada kod etik kita, kod etik, etika kerja kita dan sebagainya. Kita mesti melalui perkara-perkara berkenaan yang kita perlu fahami. Kita mesti ada kaedah bekerja yang betul lah. Supaya hasil kerja kita adalah betul dan akan beri manfaat kepada semua yang berkaitan. Itu je lah. Jadi kalau you nak ukur daripada segi RM1, tidak sepenuhnya lah kita mengukur jurutera yang berjaya berdasarkan RM1 dia, tapi lebih kepada penghasilan apa yang dihasilkan, hasil kerja yang dilaksanakan itu adalah memberi manfaat kepada semua orang lah. Itu ya. Okey, terima kasih Encik. Aiman? Untuk soalan seterusnya saya akan kepada soalan seterusnya Muhammad bin Muhammad Sukri. Ada siapa? Assalamualaikum Cik. Okey. Soalan pertama je. Adakah mudah untuk mendapatkan tempat dalam industri ni? Adakah mudah? Mudahlah kalau belajar. Kalau lulus lah kan. Kalau tak lulus tak mudah lah. Okey, kalau pada masa ni, kalau kita untukkan yang telah diuntukkan untuk kerja-kerja kejuruteraan misalnya, banyak kita telah dikecilkan. Jadi bila dikecilkan, mana kita daripada bidang kita ni agak kurang sikit lah. Walaupun bagaimanapun, you jangan risaulah, maknanya pada pandangan saya semua kerja-kerja ini mungkin masyarakat kita sendiri pun kita tidak boleh employ orang baru. Kita tak dapat nak ambil orang baru sebab kerja-kerja baru tak ada. Kita ada kerja-kerja yang lama dan kerja-kerja yang tidak skala kecil lah, tidak skala besar. Kalau skala besar mungkin kita boleh ambil orang baru dan sebagainya. Tapi just untuk training mungkin kita boleh ambil berdasarkan kerja-kerja yang lama kita ada. So kita boleh train orang-orang baru. Tapi untuk bidang ini saya rasa anggaplah ini sebagai satu cabaran dan ini mungkin satu sebagai titik tolak untuk jurutera-jurutera muda ni berpengetahuan. Yang penting you ada pengetahuan dulu sebagai jurutera, dan daripada pengetahuan itu you boleh pergi ke bidang-bidang yang lain. Tidak semestinya apabila you grad engineering you akan jadi sebagai engineer. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita kena berfikiran terbuka dan kita boleh apply apa yang kita ada, pengetahuan kita yang basic yang kita ada sebagai apabila you grad basic sebagai jurutera, tidak semestinya ia akan menjadi seorang jurutera berkaitan lah. Jadi dalam keadaan sekarang seboleh mungkin you cuba dapatkan bidang yang you punya juga.
Kalau tidak dapat pekerjaan peringkat awal, besok kalau boleh sambung lagi pembelajaran peringkat master dan juga PhD. Sebab apabila you lebih berpengetahuan dan berpengalaman dan sehingga ke peringkat ijazah kedoktoran dan sebagainya, mungkin pengetahuan tu you lebih berguna lebih kepada banyak research company akan ambil besok akan datang, research company dan juga research university akan ambil lah untuk membuat kajian dan sebagainya. Sebab secara basicnya even syarikat-syarikat macam kita orang ni pun akan cuba ambil juga mereka-mereka yang ada kemahiran. Contohnya kemahiran dari segi kalau ada master, mungkin kemahiran dia lebih spesifik. Kalau yang ambil master, contoh you yang ambil master dalam bidang kejuruteraan jambatan, lebih spesifik kepada bidang-bidang berkaitan lah. Jadi kalau boleh saya galakkanlah student-student yang baru ni, baru grad ni, kalau boleh sambung belajar, ambil bidang-bidang yang lebih spesifik supaya kita akan lebih mahir. Bila mahir dalam satu bidang tertentu, kebanyakan syarikat-syarikat ataupun perangkat kementerian kerajaan pun juga akan cuba ambil mereka-mereka yang mempunyai kemahiran tertentu untuk bidang ni. Sebab dalam keadaan sekarang, kalau dulu kita orang jurutera tidak ramai, masih kurang lagi jurutera, maknanya kita bidang-bidang yang asas tu kita banyak memerlukan jurutera yang asas. Jadi kebanyakan yang lebih specialist ni masa tu kurang lagi. So dalam peringkat sekarang kebanyakan kita sudah mula pergi kepada yang lebih spesifik lah. Contohnya saya sendiri, saya bukan hanya bidang kejuruteraan awam, saya lebih ambil bidang keselamatan jalan raya. So saya sekarang sebagai juga sebagai juru audit jalan, juru audit jalan, keselamatan jalan. So kita dapatkan satu bidang yang lebih spesifik untuk kita sendiri, supaya kita dari segi market kita tu lebih besar lah. Jadi besok satu masa mungkin contohnya kalau semua nak jadi jurutera jambatan misalnya, ada sebab jambatan kita banyak sekarang di Malaysia yang perlu diselenggara dengan baik. So dekat situ kita perlukan jurutera yang spesifik mengenai jambatan. So kalau you dapat form company syarikat-syarikat yang spesifik dengan jambatan, rasanya market tu lebih baik lah compare dengan kejuruteraan awam yang biasa ni. Dia banyak kerja-kerja yang lebih kepada bangunan kecil dan sebagainya. So saya cadangkanlah supaya semua orang ni cuba mempelajari atau bidang-bidang yang lebih spesialis untuk dapatkan. So kalau boleh tambahkan ilmu tu untuk dapatkan master dalam bidang-bidang yang lebih spesifik. Kemudian baru you nampak, lepas tu you nampak bidang apa yang sepatutnya you pergi. Kalau setakat lepas kita grad ni untuk first degree, kebanyakan kita lebih kepada umum lah, pada apa-apa yang lebih kepada supervision, apa yang kecil-kecil kan. Mana yang umum semua orang kebanyakan orang boleh buat. Kebanyakan jurutera yang boleh keluar tu boleh buat. Tetapi bila you dah pergi kepada sesi, tak ramai orang yang boleh buat. So kalau you boleh menguasai kemahiran itu adalah advantage untuk you lah. Advantage you yang menguasai bidang-bidang berkaitan. Banyak bidang-bidang kejuruteraan awam yang boleh kita spesifikkan. Contohnya kejuruteraan jalan, kejuruteraan air, kejuruteraan tanah, kejuruteraan yang lebih spesifik. Dekat situ yang kita nak sebenarnya bila you keluar, you marketkan diri untuk benda-benda tu lebih baik. Compare dengan kita sebagai juruteraan awam, kita akan mungkin akan bagi segi design yang simple design saja, dan juga kalau untuk supervision pun simple project yang kita boleh pergi. Kalau spesifik itu mungkin kita pergi kalau kejuruteraan hydro misalnya, mungkin kita boleh pergi hydro treatment plant dan sebagainya lah, apa benda macam-macam kita boleh pergi. Jadi saya cadangkan supaya you cuba tengok, kalau nak Google pun Google perkara yang lebih spesifik lah, yang nampak untuk itu. Tapi di peringkat sekarang you ada 4 tahun lagi untuk grad kan. Jadi cuba dalam masa yang sama belajar, dalam masa yang sama juga lebih training untuk pada spesifik punya subjek. Okey, itu je. Lima Ahmad Okey, ada lagi nak tanya? Adakah sebagai seorang pengarah, adakah mudah untuk
menguruskan syarikat dalam bidang ini? Wah, itu soalan pengarah tak usah mengarah je lah, apa nak susah lah. Kan? Sebagai pengarah ni bukan susah tak susah. Yang penting ni kita ada subjek apa yang kita nak buat. Kalau kita ada subjek, contohnya kita nak buat satu bangunan. Hello. Kita sementara menunggu tu, kita selawat dulu lah. Allah wassalam. Oh my god. Sesiapa boleh ni snap gambar ni? Lepas ni. Boleh. Okey. Ada lagi? Faham apa maksud saya semua tu? Kami tak dapat dengar sebab line Apa? Encik tadi. Tak dapat dengar tadi. Ada? Okey, ada tak? Okey, ditanya apa tadi? Sebagai seorang pengarah, Tanya tadi apa susah? Tak susah lah mengarah, apa nak susah lah. Apa yang pentingnya kita tahu objektif kerja-kerja yang kita dapat. Kalau objektif dia ada, so kita tahu apa kita nak. Sebab kita bekerja kalau sebagai jurutera ni, kita tidak bekerja berseorangan. Kita bekerja bersama-sama. Kalau untuk kejuruteraan jalan, kita mungkin berseorangan lah. Tapi pun tidak begitu sebab kita ada surveyor, ada yang geoteknikal dan sebagainya, ada yang terlibat. So parti-parti lain yang akan terlibat, kejuruteraan lain akan terlibat. Arkitek pun ada, jurutera elektrikal dan mekanikal pun ada. So kita dalam kumpulan perunding ni selalu kita akan bersama-sama lah. Jadi untuk mengarahkan kaki tangan kita tidak susah. Cuma yang pentingnya kita ada sifat toleransi lah. Tak boleh marah selalu kan. Selalu jadi pengarah kena marah. Pada pandangan saya pun tak betul lah. Sebab sebagai pengarah kita tidak boleh marah. Sebenarnya kita bergerak dalam satu pasukan. Kalau pasukan kita gagal, maknanya kita pun gagal lah sebenarnya. Dalam satu syarikat kita tidak boleh gagal sama-sama. Sebab kalau kita gagal melaksanakan apa yang ditugaskan pada kita, mungkin payment kita tak ada. Mungkin gaji kita pun tak ada lepas tu. Jadi kita kena faham bahawa kerjasama dalam satu pasukan itu adalah penting lah. Jadi contohnya semua dalam kumpulan sekarang lah mesti ada kerjasama. Jangan satu nanti ada jadi contohnya tadi siapa yang mula-mula Haikal tadi. Haikal jadi mengarah je semua, tak boleh. Haikal pun kena buat kerja yang sama. Jadi supaya semua orang akan faham kan. Jadi maknanya dalam satu pasukan kalau boleh jangan adakan satu orang yang mengarah. Yang mengarah tu sebagai untuk mengetuai satu bidang boleh. Tapi kalau untuk mengarah saja rasanya kurang baik. Terutama dalam keadaan sekarang ni di peringkat kerja
kerja sama yang perlu kita hadapi supaya kerja itu terlaksana dengan baik. Kalau contohnya dalam syarikat kita lain, sebagai pengarah kita mesti buat satu decision, keputusan yang tepat supaya kita boleh diikuti oleh semua orang. Jadi kalau boleh keputusan tu berdasarkan lebih kepada berdasarkan pengalaman kita lah. Kadang-kadang staf kita pun ada pengalaman dia juga. Kadang-kadang pengalaman dia mungkin lebih baik daripada pengarah tu sendiri. Kadang pengarah mungkin contohnya saya lebih banyak kejuruteraan jalan. Jadi contoh ada staf saya lebih banyak bidang bangunan dan sebagainya. So saya akan membuat juga reference rujukan-rujukan kepada dia orang yang biasa dengan bangunan. Jadi kita mesti kerja dalam satu pasukan. Kita tidak boleh bekerja berseorangan. Alright. Jadi nak kata pengarah tu susah, mengarah tu senang, mesti ada motif. Apa yang diarahkan? Mesti ada subjek lah. Kalau tak ada subjek tu mengarah tak tentu arah pun payah ke kan? Mesti ada subjek dia. Itu je. Cik Muhammad, apa lagi? Sebagai seorang engineer, Tak dengar. bagaimanakah Encik menyeimbangkan diri dengan keluarga, dengan masyarakat? Masyarakat keluarga sama je lah. Kita kerja apa pun super. Kalau kita kerja jadi doktor pun super juga. Kalau kita kerja apa pun super. Maknanya kita asingkan semua aktiviti-aktiviti kita di syarikat, aktiviti kita di rumah dan aktiviti kita dengan masyarakat. So kita kena matang lah dalam kes ni. Tapi tak apa, benda ni selalu akan melalui pengalaman. Jadi yang pentingnya bila lepas kita jahat, dekat masyarakat pun jahat, dekat pekerja pun jahat. Jadi kita perlu meletakkan diri kita tempat yang boleh diterima semua orang lah. Jadi contoh dekat rumah tu kita dengan keluarga kita tak ajar dia buat jalan kan. Kita ajar buat masak-masak ke dan sebagainya kan. Kalau kita dengan masyarakat kita buat, kalau kita ada majlis korban, kita ikut majlis korban. Jadi janganlah kita buat benda lain pula kan. Jadi kita kena sesuaikan dengan keadaan kita lah. Pada pandangan saya itu bukan isu yang penting lah. Semua orang akan melaksanakan ikut kesesuaian dia lah. Kalau dia berdasarkan letak kita dekat mana lah. So pada pandangan saya kita boleh, contohnya kita boleh bekerja di mana-mana syarikat pun tak apa. Dengan syarat kita bila masuk ke syarikat tu kita mengikut peraturan-peraturan syarikat berkaitan dan jangan kita mencampur adukkan hal-hal peribadi kita dengan kegiatan syarikat dan sebagainya. Boleh Boleh faham? Seterusnya saya serahkan kepada Gokini. Ya, okay. Encik, saya ni last question Last question Encik. Apakah nasihat Encik boleh bagi kepada fresh graduate ni? Selain daripada belajar bersungguh-sungguh, contohnya boleh Encik bagi apa-apa nasihat seperti apa attitude yang fresh graduate kena ada semasa kita nak menceburi bidang kejuruteraan ini. Okay, kalau you basicnya you dah ada lah sebenarnya sebab you dah ada kelayakan masuk sebagai seorang jurutera so you boleh masuk kursus berkaitan yang you kata tadi belajar sungguh-sungguh tu betul lah. Kemudiannya keduanya kita kena mengkaitkan apa yang kita ada cara lebih kepada personal lah your personality kena boleh memahami semua orang lah. Kalau you dalam in the group nanti you kena faham group kita punya function apa motif kita dan sebagainya. So dalam kita segi pembelajaran kita pun kita ada motif belajar kita untuk apa. So kita basically kebanyakan nak keluar nak jadi kaya kan. Sebenarnya tak boleh lah nak jadi kaya. Tak semua orang boleh kaya. Jadi boleh senang cukup lah. Boleh senang. Jadi
basically kalau saya nasihatkan semua orang kalau keluar tu dapatkan satu bidang yang sesuai untuk diri masing-masing. Kalau tak sesuai pun kita kena sesuaikan diri kita terhadap environment yang kita akan hadapi. Sebab contohnya sekarang ni kalau you keluar memang tak ada kerja yang tentulah. Mungkin you kena jual goreng pisang tapi jurutera sekarang ni kita pun dah tengok pilot jual goreng pisang kan. Sebab dia tak boleh bawa kapal terbang tak ada kat jalan kan. Kapal terbang ada, semua kapal terbang kena stop. So dia kena sesuaikan diri dengan keadaan sekarang. So sebagai jurutera, you kena flexible. You kena banyak sesuaikan diri dengan keadaan pada masa yang berkaitan. Bila you grad nanti, you tengok apa yang ada. You dapatkan pengalaman. Dalam pengalaman ni tidak mengenai pengalaman kejuruteraan. Mungkin lebih kepada pengalaman sosial. Kalau you boleh jual goreng pisang, maknanya you boleh bersosial dengan orang. You nampak dekat situ, sepanjang basicnya you boleh dari segi PR. Mana you boleh, you punya public relation dengan semua orang lah. Kalau you boleh jual goreng pisang, that mean you are a good businessman. Itu yang kita tidak jangan kita ukur semua orang tu dalam bidang masing-masing lah. Jadi bila you keluar, kalau you dapat sebagai jurutera itu memang baik untuk you. Sebagai satu you nampak market you dekat mana. You dah ada dah market sebenarnya. Bila kata you buat geoteknik, civil engineering tapi geoteknik kan. You dah nampak bidang-bidang geoteknik you dekat mana yang akan boleh terima, boleh ambil you selepas you tamat pengajian. Nanti you akan nampak. Pada pandangan saya, you pergi ke peringkat kedua. Kalau kita tak dapat kerja yang tertentu dalam masa selepas grad, jadi you jangan tunggu lama-lama sangat untuk ambil keputusan untuk sambung master. Kalau boleh terus, jangan fikir kalau tak ada kerja terus pergi sambung. Kalau tak ada modal, try dapatkan scholarship dan sebagainya lah. Kalau tidak pun cuba dapatkan part time whatever lah. Ataupun buat kerja-kerja dengan jangan terlampau fikir untuk peringkat pertama gaji yang besar. Gaji yang kecil pun tak apa. Yang pentingnya you ada pengalaman lepas tu. So daripada pengalaman yang pertama, you akan dapat benda yang berperingkat-peringkat. So sebagai jurutera kena perlu bersabar. Attitude kita perlu bersabar dan supaya kita boleh jumpa semua orang lah lebih baik. Adakan kita punya relation dengan environment kita. Itu yang pada pandangan saya lah. Okay. Segur? Okay. Okay. So lepas ni nak jadi apa, Segur? Tahu lagi. Boleh faham Segur? Ada? Boleh Boleh. Okay. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syafiq. Okey, rasanya itu sahajalah sesi itu. Tak ada lagi. Okay. Rasanya tak ada dah. Tak ada dah. Syafiq. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Okey, kita penutup So saya harap semua awak boleh temu ramah kita pada hari ini. Ada tanya lagi? Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Kamsani. Terima kasih banyak kerana sudi panggil saya. Kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan menjawab berapa banyak soalan. Okey. Semoga kamu. Okey, terima kasih. Okey, saya kamu semua. Okey, saya kamu semua berjaya. Terima kasih. Dapat bidang masing-masing lah. Okey, terima kasih banyak. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Encik. Terima kasih, Encik. Doakan kami berjaya Encik. Habis.
Lagi Hari kedua dah habis. hari ketiga hari Hari Ahad. Off record. End record. Rekod ah. Tak ada benda tak.